given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand it crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. Sambungan kita pada pagi ini surat 401. Alhamdulillah, masih lagi bicara bab sembahyang 5 waktu. Al-Hasan Al-Basri berkata, berdoa minta pada Allah dalam keadaan selamat baik, itu berarti berlindung kepada Allah dari turunnya bala, sehingga bila turun bala ia telah mempunyai sandaran yang kuat. Bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma u'tiya 'abdun 'ata'an khaira min an yu'zana lahu fi rak'ataini yusallihima. Yang bermaksud seseorang hamba tidak mendapat pemberian yang lebih baik baginya daripada jika ia diberi kesempatan, yakni taufik dan hidayah untuk sembahyang 2 rakaat. Jadi kata Hasan Al-Basri, tuan ya, dia kata berdoa minta pada Allah dalam keadaan selamat baik, itu berarti berlindung kepada Allah dari turunnya bala, sehingga turunnya bala ia telah mempunyai sandaran yang kuat. Jadi Nabi menyatakan pula seorang hamba tidak mendapat pemberian yang lebih baik baginya daripada jika ia diberi kesempatan, taufik, hidayah untuk sembahyang 2 rakaat. Jadi kita berdoa minta selamat, minta baik. Kata Hasan Al-Basri, itu merupakan kita minta berlindung kepada Allah daripada turunnya bala. Jadi di atas pandangan para alim ulama dengan merujuk kepada dalil Quran dan hadis, sesungguhnya Allah menurunkan bala oleh kerana di atas sebab-sebab musabab kesilapan dan kesalahan kita di kalangan hamba Allah. Sebab bila kita buat benda-benda yang tak betul, kita melanggar titah perintah Allah, ataupun kita dengan melakukan sesuatu perkara yang Tuhan tegah dengan tangan kita, dengan kaki kita sendiri, dengan panca indera kita sendiri, maka itu di antara faktor dan sebab-sebabnya Allah menurunkan bala. Di mata mana jerubu-jerubu ni pun ada di antara pandangan ulama yang kadang-kadangnya disebut juga berkenaan dengan ini adalah sebagai satu musibah bala yang diturunkan Allah. Disebab tangan-tangan manusia yang melakukan kejahatan, maka berlakulah bala tu. Jadi kita minta seperkara yang dituntut ialah kita minta berlindung dengan Allah daripada segala bala musibah. Dan kita dituntut boleh kita berdoa minta kepada Allah memohon keselamatan
daripada bala. Itu kata Hasan Al-Basri, dengan kita berdoa minta kepada Allah tu bermakna kita minta perlindungan kepada Allah daripada berlakunya bala. Sehinggalah bala turun, dia kata telah mempunyai sandaran yang kuat. Dikalah kita berdoa pun Tuhan bagi juga turun bala juga. Jadi kita ni dah ada satu sandaran, ada satu kekuatan. Sebab kita ni tuan-tuan minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Yang nak beri apa pun putusan Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak buat apa lah. Jika kita doa Allah pelihara selamatkan kita, tak kena bala, tak turunnya bala, alhamdulillah. Dan jika turunnya juga bala walaupun kita berdoa pun, itu hak Allah. Jadi kita tak ada apa yang boleh kita buat melainkan kita kena terima. Bahkan ia sebagai satu daripada ujian yang Allah timpakan kepada kita. Sebab tu dia kata bila kita dah bersiap dengan doa, kita dah mohon kepada Allah, jika turun jugalah bala tu, kita dah ada sandaran yang kuat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Di dalam Al-Quran Allah kita suruh meminta, mohon kepada Allah dengan sabar, kemudian kita mendirikan sembahyang. Jadi dengan sembahyang tu adalah merupakan satu daripada kekuatan kepada diri kita bagi mempertahankan agar diri kita tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik, bahkan menjadi kita sifat orang yang sabar. Itu kata Tuhan, mohon minta kepada Allah kena sabar, kemudian dirikanlah solat sembahyang. Itu cara kita tuan ni. Mudah-mudahan terlepas daripada sifat resah, gelisah dan sebagainya. Di sebalik Allah turunkan bala tu, kita kena redha, menerima seadanya. Jangan kita duk bantah pula. Kita dah sembahyang, dah minta kat Tuhan, Tuhan turun bala juga, tak patut. Dengan manusia boleh lah nak komplain, dengan Allah Ta'ala nak komplain apa? Hak Tuhan. Jadi kita ni kena sabar. Sebab tu kata Nabi, seorang hamba tidak mendapat pemberian yang lebih baik baginya daripada jika ia diberi kesempatan, iaitu hidayah, taufik untuk sembahyang 2 rakaat. Inilah satu kebaikan dalam hidup kita yang tidak ada lebih baik melainkan kita diberikan hidayah, petunjuk. Hidayah ni petunjuk, huda. Dan Allah turunkan Al-Quran pun menjadikan untuk petunjuk kepada kita. Itu yang kita tiba bulan Ramadan disebut, Allah menyatakan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, ianya sebagai huda, petunjuk bagi manusia. Jadi semua manusia, bukan hanya kepada satu di kalangan saja ataupun satu puak saja. Allah tujukan Quran tu menjadi petunjuk bagi semua manusia. Itu kena faham. Islam kata Islam ke kafir ke majusi ke Yahudi ke, Allah turun Quran tu untuk manusia. Hanya sahaja di kalangan manusia tu pula ada yang beriman, ada yang tak beriman. Jadi hak mana yang beriman, mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak yang tak beriman, kafir, tak mendapat hidayah daripada Allah. Jadi gitu. Allah turunkan Quran bukan untuk suku bangsa Arab. Allah turunkan Al-Quran bukan untuk puak-puak di zaman Rasulullah saja, tapi Allah menegaskan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi itulah yang boleh membawa kepada kebaikan hidup kita di dunia dan juga di akhirat, dengan mengikut petunjuk yang Allah tunjuk dalam Quran. Jadi sebab itulah kita yang tuan ni, jelas bahawa Islam
Allah tujukan kepada semua di kalangan manusia. Yang tu kita slogan kita, Islam for all, untuk semua. Bukan untuk orang Melayu ya, bukan untuk Cina, bukan untuk siapa, tapi untuk semua. Dan Al-Quran Allah turunkan untuk manusia menjadi petunjuk. Hanya sahaja di kalangan manusia yang beriman kepada Allah menggunakan Al-Quran untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan mereka di dunia dan juga di akhirat. Jadi sebab tu kita kena faham. Jadi Allah berikan huda. Sebaik-baiknya dikata diberikan oleh Allah ialah kesempatan hidayah, taufik untuk sembahyang 2 rakaat. Itulah sebaik-baik yang Allah berikan kebaikan kepada kita, kata Nabi. Jadi sesungguhnya sembahyang ni, itulah yang menjadikan punca segala kebaikan bagi diri seseorang di kalangan hamba Allah. Orang tak sembahyang, tuan-tuan, paling jahat, meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik adalah orang yang mendirikan solat. Jadi itulah Nabi sebut kesempatan itu, dia kata dengan hidayah Allah dapat sembahyang dengan 2 rakaat. Kemudian kata Muhammad bin Sirin pula, andaikan saya disuruh pilih antara sembahyang 2 rakaat dengan syurga, nescaya aku pilih sembahyang 2 rakaat, sebab dengan 2 rakaat itu tercapai redha Allah, sedangkan dalam syurga hanya kepuasan hawa nafsuku. Jadi walaupun dengan sembahyang 2 rakaat yang kita lakukan dengan penuh khusyuk dan tawaduk kepada Allah, itu lebih bermakna dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah. Jadi Nabi kata walaupun dengan sembahyang 2 rakaat, tapi dengan 2 rakaat itu kita mendapat keredaan Allah, kasih sayang Allah. Waktu kata Muhammad bin Sirin, andai kata saya disuruh pilih antara sembahyang 2 rakaat dengan syurga, nescaya aku pilih sembahyang 2 rakaat, sebab dengan 2 rakaat tercapai redha Allah, sedangkan syurga itu dalam syurga hanya kepuasan hawa nafsuku. Jadi kita, tuan-tuan, sembahyang adalah merupakan pokok dalam agama Allah, dan sembahyang juga menjadikan kata perisai dalam kehidupan seorang mukmin dan mukminah kepada Allah. Di kalangan muslim muslimat, itulah kekuatan diri kita. Apapun kita sembahyang, adanya kita dengan keadaan berlakunya musibah, bala, kita tetap juga sembahyang 2 rakaat, mohon kepada Allah agar dijauhkan, dihindarkan. Ini macam mana berlakunya jerubu, berlakunya suasana cuaca yang tidak baik, indeks udara dalam keadaan berbahaya, tertekan. Maka apa cara kita nak buat? Nabi mengajar kita dengan sembahyang. Itu istisqa, sembahyang sunat memohon agar Allah turunkan hujan. Yang berita kemarin pihak Indonesia akan mengadakan buat hujan tiruan, nak meredakan itu. Tapi kita diajar oleh Allah, oleh Rasulullah, supaya kita sembahyang istisqa, minta kepada Allah dengan cara yang macam itulah. Satu daripada permohonan yang kata disebut tadi ni oleh Hasan Al-Basri, kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah yang dapat menyelesaikan masalah tu dengan turunnya hujan. Alhamdulillah, pada hari kemarin, petang kemarin dengan hari kemarin, Allah turunkan hujan, meredakan keadaan. Jadi itulah Nabi ajar kita, apa pun berdoa saja tidak cukup, dia kena solat juga 2 rakaat, memohon redanya Allah. Tu yang kata Muhammad bin Sirin tadi ni, jika disuruh pilih dengan syurga, dia pilih sembahyang 2 rakaat dulu. Bukan tak mahu syurga tu, nak pilih sembahyang 2 rakaat dulu, mohon keredaan Allah. Bila Tuhan redha, Tuhan semuanya boleh, syurga pun dapat, apa pun dapat.
Jadi jika Tuhan tidak redha, syurga ke mana, apa ke mana. Jadi kita nak keredaan Allah. Jadi bila berlaku macam ni kita munajat minta kepada Allah. Sampai peringkat berlakunya kemarau yang panjang, Nabi pohon doa kepada Allah, dibacanya qunut nazilah. Jadi itu cara-cara yang ditunjukkan oleh pemimpin kita yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni tuan-tuan ikut cara macam itulah. Apa yang berlaku pun maka kita tetap dengan sembahyang 2 rakaat. Sebab tu bila kita sembahyang hajat, ada orang perli kita, ada puak-puak ni tak habis kita sembahyang hajat, habis kita nak buat apa, takkan sembah tokong. Islam, Nabi mengajar kita dengan cara solat. Apa pun kita mengadu ke Allah, munajat kepada Allah. Itulah cara Islam. Jangan duk perli-perli orang sembahyang hajat, dah tak nak sembahyang sudah. Kita mohon kepada Allah cara yang ditunjuk oleh Rasulullah. Kita nak ikut pemimpin yang agung. Inilah pemimpin kita dunia akhirat. Jadi Nabi ajar macam tu. Maka ada apa masalah, ada apa berlaku, apa sekalipun, kita dituntut dengan sembahyang 2 rakaat. Pohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Kita kesempitan masalah-masalah dalam ekonomi, kehidupan kita dihimpit dengan masalah ekonomi yang merudum ni, maka kita munajat kepada Allah. Kita menghadapi masalah hujan banjir yang berpanjangan, kita munajat kepada Allah. Kita menghadapi kemarau berpanjangan, kita munajat kepada Allah. Kita menghadapi dengan keadaan masalah-masalah dalam bidang kerjaya kita munajat dengan Allah. Apa pun, maka Allah suruh kita sembahyang dan munajat, minta doa kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Itulah kunci kekuatan kehidupan seorang muslim, mukmin dan mukminah kepada Allah. Allah mengajar kita begitu. Jadi pemimpin kita pun buat macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikut macam tu. Jadi itu gitu walaupun 2 rakaat. Jadi kita nak pohon keredaan Allah. Bila Allah Taala redha, maka kita mudah-mudahan dilepaskan daripada segala kesukaran dan bala musibah. Ketika Allah menjadikan langit, maka diisi dengan malaikat dan menyuruh mereka beribadat sembahyang yang tiada hentinya walaupun sesaat pun. Dan pada tiap langit ada cara ibadah sendiri-sendiri. Ada yang hanya berdiri hingga kiamat, ada yang rokok untuk selama-lamanya, dan ada yang sujud, dan ada yang merendahkan sayap kerana kehebatan Allah dan ahli aliyin dan ahli arash. Selalu tegak tawaf mengelilingi arash sambil tasbih dan tahmid serta membaca istighfar untuk penduduk bumi. Kemudian Allah menghimpunkan semua cara ibadat itu dalam satu sembahyang sebagai kurnia bagi kaum mukmin, supaya mendapat bahagian dalam semua perbuatan ahli langit, dan ditambahkan bagi mereka Al-Quran untuk bacaan dan juga pelajaran mereka. Ini tuan-tuan, Allah jadikan malaikat, ada yang duduk berdiri, ada yang rokok, ada yang sujud, dan ada yang duduk dalam keadaan yang tawaf. Jadi semua yang kita lakukan perbuatan dalam solat ni adalah merupakan perbuatan malaikat. Perbuatan malaikat. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita sembahyang yang Nabi terima dalam keadaan Isra' dan Mi'raj dengan jasad dan ruhnya Nabi. Yang tu pun ada orang petikai tu, dia kata Nabi pergi Isra' dengan ruh je, bukan dengan jasad dia. Habis yang Tuhan sebut dalam Quran di awal surah Al-Isra', Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di awal ayat pertama surah Al-Isra', Tuhan menyatakan maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Allah sebut abdihi laylan minal masjidil haram, pada waktu malam
daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Tu jaraknya bukan dekat tuan. Kalau berjalan kaki naik unta zaman Nabi dulu tahu berapa hari nak sampai tu. Masjidil Aqsa terletak di Palestin. Masjidil Haram di Makkah. Berapa hari nak sampai? 40 hari. Tapi dengan mukjizat Allah perjalankan dia sampai ke Sidratul Muntaha. Esok ni pagi-pagi ni balik cerita kepada kaum dia. Mana orang nak percaya? Tu dia kata Muhammad ni tak betul ni. Kita berjalan 40 hari, dia berjalan malam tadi ni balik boleh cerita dah. Tu kata mukjizat yang berlaku di luar jangkauan pemikiran manusia. Semua di atas kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Mukjizat bukan boleh belajar. Ilmu sihir boleh belajar. Gitu. Itulah kehendak Allah. Jadi dia jalankan hambanya pada malam hari itu, menerima solat sehari semalam 5 waktu, yang pada asal 50 waktu, dikurang diminta sampailah 9 kali Nabi pohonkan kekurangan, minta dikurang, maka dikurang 5 sampailah tinggal 5. Perbuatan solat ini adalah perbuatan para malaikat Allah. Ya. Jadi kita diberikan kepada kita di muka bumi ini agar kita secara ibadat itu bagi kaum mukmin supaya dapat bahagian dalam semua peribadatan ahli langit. Dan ditambahkan bagi mereka Al-Quran untuk bacaan dan pelajaran. Kita ditambah dengan kitab Al-Quran untuk menjadi pengajaran, pelajaran dan bacaan kita. Tu yang Nabi kita diajar, maka terima semayang, dia pun balik ajar kita semayang macam ni. Itulah kebesaran Tuhan, ya, menjadikan dengan keadaan kita ni manusia boleh merasai dan dapat bahagian daripada cara yang Allah berlaku pada para malaikat. Jadi barang siapa yang mendirikan sembahyang itulah yang mendapat kehidupan mereka sebagai seorang mukmin, mukminah yang tulid, maka mereka diberikan inilah peribadatan yang dikatakan peribadatan ahli langit. Ahli langit iaitu malaikat lah. Cuma kita ditambah dengan Al-Quran bagi bacaan dan pelajaran. Jadi kita disuruh membaca ayat-ayat Al-Quran. Wajib kita baca Fatihah menjadi rukun, kemudian ditambah dengan surah-surah yang tu sunat dalam solat. Jadi itulah peribadatan kita ni, kita beribadat ahli langit. Kemudian Allah menuntut pada manusia supaya mensyukuri nikmatnya dan mensyukuri nikmat kerana menegakkan sembahyang dengan sempurna, syarat, rukun dan khusyuknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang percaya, yang beriman dengan yang gaib dan menegakkan, mendirikan sembahyang, dan dari rezeki kami mereka membelanjakan, diinfak. Ini Tuhan sebut. Jadi Allah menuntut pada manusia supaya mensyukuri nikmat kerana dapat menegakkan sembahyang. Dengan kita boleh sempurnakan di segi syarat-syarat rukuk dan rukun dan khusyuknya. Jadi kita bersyukur. Dengan keadaan ini kita dapat solat, mensyukuri nikmat Allah. Itulah yang kita mendirikan sembahyang ni. Nak kira nikmat Tuhan ni la tuhsuha, tak larat nak dihitung, banyak, tak terhitung, tak terkira kita nikmat Allah, tak terbalas kita dengan nikmat Allah. Jadi sebagai hamba yang mukmin dan mukminah, bertanda mensyukuri nikmat Allah, maka mereka berdiri tegak, rukuk dan sujud, melakukan segala rukun-rukun dalam solat dengan khusyuknya.
Itu tanda manusia mensyukuri kepada Tuhan. Bukan kita syukur kat Tuhan ni kenyang kena orang makan, alhamdulillah syukur. Dapat nikmat kita kata syukur, alhamdulillah. Dapat duit gaji besar, syukur, alhamdulillah. Bukan cakap-cakap syukur. Kita kena solat. Kena solat, kena tunduk, sujud, rokok, menyempurnakan segala rukun-rukunnya dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Itu barulah kata orang yang khusyuk. Ni alhamdulillah syukur, alhamdulillah syukur tak minyak. Apa tak semayang? Makan rezeki, ambil nikmat Allah melimpah ruah. Makan 24 jam tak henti. Dapat kita pula hidup di atas muka bumi kencing berak, puas hidup nafsu kita. Syukur tak minyak. Apa tak semayang? Lawan Tuhan. Hak yang kita makan minum tu rezeki siapa? Kita boleh bergerak di muka bumi, rezeki hak siapa? Ni semua tu milik Allah. Nyawa Tuhan bagi nikmat juga tu. Kita tak nyawa, keras batang kayu lah kita, tak hidup. Allah bagi pinjam nikmat, mensyukuri nikmat tu. Tuhan suruh solat. Bukannya lama pun semayang, tak nak juga. Ni lawan Tuhan. Jadi hakikat syukur itu ialah manusia yang dapat mendirikan solat. Itulah hakikat sebenarnya syukur. Kalau tak semayang tuan habislah. Islam kita hanya pada nama. Islam menjadi hiasan di bibir mulut. Bukan Islam. Islam mereka yang mendirikan salat. Jaga tuan-tuan. Zaman manusia sesat ni banyak, zaman kita ni. Dia tak semayang. Ada dia kata semayang pakai niat, tak perlu semayang. Ada yang pula kata semayang lagi tak khusyuk, tak boleh semayang. Nak menentukan khusyuk tok guru dia. Ni banyak perkara kesesatan berlaku ni. Itu pernah didedahkan oleh Presiden Nabim pada 2 tahun lepas. Kawasan Gombak ni cukup banyak ajaran sesat. Dalam kaji selidik dia, dia hantar khas surat kepada pihak JAKIM untuk buat kaji selidik dalam kawasan Gombak. Tapi tak tahulah setakat mana yang dibuat tindak balas oleh pihak yang berkenaan. Banyak. Ada yang jenis semayang, dia kata apa, tak payah semayang, pakai niat. Ada semayang pula seminggu sekali je, setahun 2 kali, hari lain tak payah. Ni macam-macam jenis lah. Ingat, ni perkara-perkara kesesatan ni banyak berlaku. Tu dia kata kat saya, dia kata kita reti orang yang tahu semayang tak payah semayang. Memang betul. Tu saya kata betul lah. Orang yang tahu semayang tak payah semayang. Orang yang tak reti semayang tu jadi masalah. Dia kena main bahasa buat-buat ni tak. Dia kata betul Ustaz. Saya betul, saya kata memang betul. Dah dia tahu semayang, tak ada masalah. Niatnya macam mana, rokok sujud macam mana, nak dilakukan solat pada waktu bila, waktu solat zuhur pukul berapa, waktunya tahu, semua tak ada masalah. Yang jadi masalah sebab tak reti. Nak baca apa tak reti, waktu masuk pun tak reti, rokok sujud tak reti, itu yang jadi masalah. Kita yang reti ni tak ada masalah, sebab kita belajar. Semayang bukan ikut-ikut orang. Kita belajar. Jadi gitu. Ini keadaan berlaku tuan. Kita kena tengok dan sedar banyak perkara-perkara ajaran sesat yang mana meninggalkan mereka kata tak perlu solat. Jadi sebab tu Allah menuntut kepada manusia mensyukuri nikmat-nikmatnya, mensyukuri nikmat kerana dapat menegakkan sembahyang dengan sempurna, syarat, rukun dan khusyuk. Itu yang Allah berfirman, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang percaya kepada yang gaib dan menegakkan sembahyang atau mendirikan sembahyang, dan dari rezeki pemberian kami mereka membelanjakan, diinfak. Inilah sifat orang beriman, orang yang mensyukuri nikmat Allah.
Dia semayang, dah semayang pula rezeki Tuhan bagi kat dia, dia belanjakan, dia bagi-bagi kepada orang yang perlu. Jangan jadi kedekut, jangan jadi tak hidung masin, jangan jadi tangkai jering. Rezeki Tuhan bagi bukan milik kita seorang. Kita kena infak bagi kat orang, kena belanjakan jalan Allah jika kamu beriman kepada Allah. Itu prasyarat Tuhan nyatakan, jika benar kamu beriman dengan ghaib. Ghaib ni apa dia? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman adanya syurga neraka, beriman ada seksa. Ni semua ni, beriman pada malaikat, benda-benda ghaib ni kita tak nampak ni, syurga neraka, malaikat kita tak nampak, Allah tak nampak. Itu kata beriman dengan ghaib. Jadi sebab tu inilah sifatnya Allah katakan orang yang beriman dengan ghaib, mereka mendirikan sembahyang, kemudian harta rezeki yang Tuhan bagi pula dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi itulah, mudah-mudahan kita dapat manfaat, insya-Allah. Nanti sambung nanti esok Ustaz Hamzah akan sambung balik. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang